Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar EPPA 2033. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah ketiga, iaitu perakaunan untuk bahan dan buruh. Walau bagaimanapun, untuk video kali ini, saya akan menekankan kepada perakaunan untuk bahan sahaja, ya, dan kita akan sentuh ya slide 1 sehinggalah slide 20 terlebih dahulu ya untuk bahagian 1 ni. Alright. Okey, sistem pengekosan. Terdapat 3 jenis sistem pengekosan. Satunya adalah sistem pengumpulan kos, iaitu cara bagaimana kos itu dikumpul. Kos boleh dikumpul mengikut jabatan ataupun proses. Ya, sebagai contoh, kalau kita nak mengilang meja, membuat meja, kita memerlukan papan. Ya, dalam jabatan 1, jabatan pertama mungkin ada aktiviti memotong, so jabatan memotong. Kita akan melibatkan kos-kos dalam jabatan memotong seperti bahan langsung, buruh langsung dan overhead. Selesai memotong, kita akan pindahkan ke jabatan ataupun proses yang kedua, iaitu katakan jabatan melicin. Maka kos-kos dalam jabatan yang pertama tadi akan dipindahkan ke jabatan melicin. Okey, so dalam jabatan melicin itu sendiri akan melibatkan bahan-bahan langsung, buruh langsung dan overhead kilangnya yang tersendiri. Ya, sekiranya jabatan melicin bukan merupakan jabatan yang terakhir, ia akan dipindahkan seterusnya kepada jabatan ataupun proses yang ketiga. Katakanlah ya, proses yang ketiga adalah memasang. Ya. So sekarang ni kita dah ada kos yang terkumpul dalam jabatan 1 yang telah dipindahkan ke jabatan 2. Ya. Kos jabatan 2 sendiri ya telah pun dilibatkan. Kedua-duanya akan dicampur dan dipindahkan pula ke jabatan yang ketiga, iaitu jabatan memasang. Dan seterusnya lah sehinggalah kepada proses ataupun jabatan yang terakhir. Ini dinamakan sebagai sistem pengekosan proses. Okey, cara kita mengumpul kos mengikut sistem pengekosan proses. Cara yang kedua ialah kita kumpul mengikut tempahan pelanggan. Okey, so setiap pelanggan mempunyai spesifikasi ya berbeza. So contohnya datang seorang pelanggan ya ataupun buat call menempah ya sebanyak 100 buah meja kayu ya berbentuk bulat. Jadi kita perlulah mengeluarkan ya 100 buah meja kayu berbentuk bulat. Maka kos-kos ini kita akan kumpul mengikut tempahan tersebut. Okey, so bahan langsungnya, buruh langsungnya ya dan juga overheadnya kita akan kumpul berasaskan kepada 100 buah meja kayu bulat. Datang pula customer seorang lagi. Ya, dia perlukan hanya 50 buah meja. Tapi meja marmar berbentuk 4 segi. Jadi keperluan bahannya pun dah berbeza ya. Pelanggan yang pertama nak meja kayu, pelanggan yang kedua nak meja marmar ya. Jadi maknanya bahannya sudah berbeza. Of course ya, buruh langsungnya juga berbeza, keperluan mesinnya juga berbeza, maka kita akan kumpul kos-kos itu secara berasingan mengikut tempahan. Ini dinamakan sebagai pengekosan tempahan kerja. Okey, kita akan buat kedua-duanya kuliah yang lebih detail ya later on. Okey, yang kedua adalah pengukuran kos. Ini cara kita mengukur kos. Of course ya, dari segi kos produk kita dah belajar sebelum ini konsep-konsep kos. Kos produk terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga kos overhead perkilangan. Okey. Namun begitu, bila kita hendak mengukur ataupun mengira kos produk yang melibatkan percampuran di antara bahan langsung, buruh langsung dan overhead kilang ini, kita ada 3 ya sistem pengukuran. Sama ada kita hendak mengukur menggunakan kos sebenar. Maknanya kita cuba dapatkan data kos sebenar untuk bahan langsung, campur dengan data kos sebenar untuk buruh langsung dan campur dengan data kos sebenar untuk overhead kilang. Ini dinamakan sebagai sistem pengekosan sebenar. Ya, tujuan dia adalah untuk mengukur kos. Okey.
Yang kedua, dalam sistem pengukuran kos juga, kita mungkin boleh menggunakan sistem pengokosan normal. Sistem pengokosan normal ialah dengan mencampurkan bahan langsung sebenar, dicampurkan dengan kos buruh langsung sebenar, tetapi overhead yang kita campur ini adalah overhead yang diaplikasi. Okey, untuk overhead yang diaplikasi ini kita akan kuliahkan dalam nota kuliah ketiga nanti. Okey. Alright, sebab saya katakan tadi ada tiga sistem pengukuran. Sistem pengukuran yang ketiga adalah sistem pengokosan standard. Sistem pengokosan standard, kita akan mengira kos produk dengan mencampurkan kos bahan langsung standard, kos buruh langsung standard dan juga kos overhead kilang standard. Apa yang dimaksudkan dengan kos standard ni? Kos standard ini adalah merupakan kos-kos seunit yang telah ditentukan lebih awal. So maknanya ia bukan kos sebenar. Okey, kita beralih kepada sistem peruntukan kos, yakni mengecas kos, mengesan kos-kos yang terlibat kepada kos objek ataupun kos produk. Kepada produk yang kita keluarkan. So ada dua sistem di sini. Satu adalah sistem tradisional, satu lagi adalah sistem pengokosan berasaskan aktiviti, juga dikenali sebagai ABC. In English is activity based costing. Kedua-dua sistem ini kita akan belajar dalam nota kuliah ketiga dan juga nota kuliah keempat. Alright. Dan juga nota kuliah kelima. Okay, so a little bit on kebanyakannya sistem peruntukan kos ni adalah dalam nota kuliah keempat dan kelima, juga keenam lah kita kisah, iaitu dalam perakaunan untuk overhead, perakaunan untuk activity based costing. Okay, sorry about that. Alright, so yang kita akan kumpulkan kos ini adalah belian bahan, bahan langsung. Okey, kita beli. Kemudian kita juga akan melibatkan buruh-buruh langsung yang kita ambil bekerja mengikut bidang tugas masing-masing. Okey. Dan akhir sekali kita ada overhead kilang, saya letak kat sini overhead saja. Tapi understood that this is untuk perkilangan, maka dia adalah overhead kilang. Sebab saya dah jelaskan sebelum ni, overhead ada dua. Satu adalah overhead kilang dan satu lagi adalah overhead bukan perkilangan. Bukan perkilangan merujuk kepada kos-kos overhead ataupun kos-kos tak langsung yang terlibat dalam jualan dan pentadbiran. Maknanya selain daripada perkilangan. Manakala overhead perkilangan adalah kos-kos tak langsung yang terlibat dalam persekitaran perkilangan. Okey. So kita ada item apa? Susut nilai mesin, utility kilang, cukai harta kilang dan lain-lain kos perkilangan. Notice biasanya kalau untuk overhead perkilangan ni, item-item tersebut merujuk kepada kilang. So kalau contoh kat sini kita tengok utility, tapi sebenarnya ia adalah utility untuk kilang. Susut nilai, tapi sebenarnya ia adalah susut nilai untuk mesin perkilangan. Alright. Okey, so semua kos-kos ini kita akan kesan kepada kos objek. So apa dia kos objek? Kos objek ialah objektif kenapa kita mengira kos. Apakah tujuan kita mengira kos itu tadi? Kenapa kita kumpul kos? Kenapa kita ukur kos? Tujuan dia adalah untuk mengira kos objek. So kos objek dalam contoh ni adalah produk. So kita ada dua produk, produk satu, produk dua. Contoh macam tadi, kita ada meja kayu dan kita ada meja marmar. So jadi kita nak kena kira lah berapakah kos untuk mengeluarkan sebuah meja kayu. Berapakah kos untuk mengeluarkan sebuah meja marmar. Jadi itu adalah kos objek. Contoh lain untuk kos objek, mungkin kita nak mengira kos untuk satu projek. Projek buat jalan contohnya. Itu juga kos objek lah. Ataupun kita nak mengira kos untuk melaksanakan satu aktiviti. Jadi aktiviti itu akan menjadi kos objek.
Sebab kos objek ni adalah tujuan mengapa kita mengira kos tersebut. Ya, kita nak kesan kepada objek yang mana. So dalam kes ni, objek yang kita akan trace kos-kos yang terlibat ini tadi, ya, adalah produk. Okay, so objeknya adalah produk. Alright. So kita ada kat sini arrow bahan langsung. Kita akan trace lah. Kalau papan pergi kepada meja kayu, ya. Kalau marmar pergi kepada meja marmar tadi, ya. Kemudian buruh langsung. So buruh langsung mengikut kepakaran masing-masing lah. Yang pandai mengukir kayu dan sebagainya akan pergi kepada meja kayu, ya. Yang pandai membentuk marmar dan sebagainya akan melakukan kerja-kerja untuk meja marmar, macam itulah. Overhead pun sama juga, ya. Overhead kilang kita akan trace, ya, kepada kos-kos objek ini tadi. Alright. Okay. Sekarang ni kita nak zoom in, ya, into perakaunan untuk bahan. So kita ada dua jenis bahan. Satu adalah bahan langsung, satu adalah bahan tak langsung. Tak kira sama ada ianya bahan langsung ataupun bahan tak langsung, kita harus memperakauntkannya. Bahan-bahan langsung, ya, adalah merupakan bahan yang berkait secara langsung dengan produk. Ya, sifat dia adalah merupakan sifat kos berubah. Ya, sebagai contoh, bila kita hendak buat meja, kita akan dapati bahawa kita akan libatkan papan, ya, besi untuk kakinya dan sebagainya. Dan kos-kos papan ini akan meningkat berkadaran dengan volume meja yang kita hasilkan. Okey, kalau kos bahan tak langsung pula, contohnya apa? Kos bahan tak langsung biasanya dia tidak dia merupakan kos-kos yang mungkin, ya, bergerak seiring dengan volume, dan ada juga kes-kes di mana ianya tidak, tetapi ianya tidak kritikal, ya, untuk kita nak kesan secara langsung. Kerana apa ia tidak kritikal, ya? Kerana nilai, ya, bahan-bahan tak langsung ni adalah jauh lebih kecil, ya, ataupun jauh lebih rendah berbanding dengan nilai kos bahan langsung. Sebab kos bahan langsung ni adalah kos-kos utama, ya, yang membentuk sesuatu produk itu tadi. So nescaya kos produk meja itu akan jadi mahal sekiranya papan yang kita gunakan itu adalah papan yang berkualiti tinggi. Okey, contoh bahan tak langsung seperti mungkin kita pakai paku, ya, kita pakai gam, ya. Jadi kita nak gunakan paku yang berkualiti juga. Kita tak nak lah, ya, bila kita hammer the screw ataupun paku itu tadi, dia patah ke, dia terpelanting ke, ya, merosakkan kayu ke. So kita kena hati-hati. Namun begitu, kos paku itu tadi, walaupun ianya berkualiti tinggi ataupun tidak, perbezaan nilai paku tu, ya, sangat kecil, ya, antara yang berkualiti dengan yang tidak. Dan jika kita bandingkan kos paku dengan kos papan, lagilah jauh bezanya. Ya, oleh kerana itu tak perlulah, ya, katakan kita beli sekotak paku, dalam sekotak tu ada 100 paku dan kita nak bilang exactly, ya, jumlah bilangan paku yang kita guna untuk buat meja tersebut. Katakanlah kita terjatuh paku. Adakah kita nak ambil kira, ya, oh paku yang jatuh tu sepatutnya sebuah meja pakai 10 paku, tapi satu dah jatuh. So jadi kita guna 11. Tak perlulah, ya, sebab nilai satu paku tu mungkin kurang daripada 1 sen. Jadi susah untuk kita memperakauntkan, ya, bahan-bahan yang mana nilainya terlalu kecil. Dan mungkin pada masa yang sama kita bukan buat meja saja, kita mungkin juga buat kerusi. Kerusi pun pakai paku juga. So bila kita nak trace, ya, directly jumlah paku yang kita guna untuk sebuah meja, jumlah paku yang kita guna untuk sebuah kerusi, sedangkan nilai paku itu sendiri, ya, sangat kecil, ya, dan kadang-kadang sukar untuk kita simpan, mungkin jatuh, mungkin patah, ya, dan macam-macam ceritanya tentang paku ni, ya. Nasib tak baik ada yang berkarat lah, ya. Okey, jadi susah, ya, untuk kita nak betul-betul trace sedangkan nilainya kecil. Dikhawatiri
kos untuk kita nak kesan ya, nak keep track of bilangan paku untuk meja dan kerusi ni, mungkin kos pengesanan itu adalah lebih mahal ya daripada kos paku itu sendiri. Ya. Jadi dalam perakaunan pengurusan, kita sering menggunakan rule of thumb cost benefit analysis. Cost benefit ni, analysis ni ialah kita always analyse, ya, adakah kosnya lebih tinggi ataupun manfaatnya lebih tinggi. So kalau kita rasa dalam kes ni tadi, kosnya lebih tinggi daripada manfaat untuk trace paku ya yang kita guna kepada produk-produk tersebut, maka tak perlulah ya untuk kita nak trace directly sebab manfaatnya kecil sangat. Okey. Jadi saya harap saya telah pun menjelaskan perbezaan di antara bahan langsung dan juga bahan tak langsung. Bagaimana caranya kita hendak mengenal pasti item itu bahan langsung ataupun tidak. Biasanya dari segi nilai. Kalau nilainya tinggi, ya, nilai bahan itu adalah tinggi, memang ya sepatutnya kita trace, kita kesan directly ya bilangan bahan yang diguna pakai ya untuk setiap produk tersebut. Tapi kalau nilainya terlalu kecil, tak perlulah. Ya. Jadi kalau tak perlulah bermakna dia adalah bahan tak langsung. Kalau dia adalah bahan tak langsung, bermaksud dia adalah dalam kategori overhead perkilangan. Okey? Boleh? Okey. Apa kalau tak faham lagi, kita boleh tanya kemudian ya. Okey, dalam topik perakaunan untuk bahan ni, kita akan tekankan dari aspek kawalan bahan, ya, isu peletakan harga bahan, layanan untuk kerugian inventory, ya, kerugian inventory disebabkan oleh kerosakan, kejatuhan nilai dan sebagainya. Okey, layanan untuk kos pengangkutan, ya, kos pengangkutan untuk membawa masuk bahan ya ke dalam premis. Okey, layanan untuk pengendalian bahan, untuk membawa turun bahan daripada lori ke dalam store premis kita. Okey, dan pembelian secara JIT. JIT ni in English is known as just in time. Maknanya kita beli just in time ya sebelum kita hendak guna. Jadi dalam just in time ni biasanya kita tidak menyimpan inventory bahan mentah dalam kuantiti yang tinggi. Ya, ada kes-kes di mana syarikat itu langsung dia tak simpan bahan mentah. Ya, so bila diperlukan saja barulah supplier akan hantar direct to the premise. Okay. Okay. Aspek kawalan bahan ya. Kita ada satu isu tentang penentuan tahap inventory optimum. Kedua adalah pembelian bahan. Ketiga adalah penerimaan bahan. Keempat, perolehan bahan. Okey. Yang pertama, okay. Saya akan menekankan aspek yang penting saja ya, walaupun slide-nya banyak tapi ada sebahagian daripada slide yang pelajar boleh just go through. Tapi yang paling kritikal saya akan explain ya sejelas mungkin. Okey, yang ini ni kritikal. Okey, penentuan tahap inventory optimum. Okey, apakah yang dimaksudkan? Objektif utama, ya, saya bacakan dulu. Objektif utama kawalan inventory ialah untuk menetapkan dan mengekalkan tahap optimum pelaburan. Maksudnya kita tidak mahu duit kita terlalu banyak terikat ya pada inventory tersebut. Jadi kalau kita beli bahan mentah banyak ya sedangkan kita tak guna, duit kita dah terikat ya, jadi rugi di situ bila kita invest dalam bahan mentah yang kita tak guna ya. Ya, jadi kita untuk kita kekalkan tahap optimum pelaburan dalam setiap jenis inventory bahan mentah. Topik kita ni inventory bahan mentah, tapi kita juga ada ya inventory barang siap ya, inventory bekalan, inventory ya dan sebagainya. Tapi fokus kita di sini adalah bahan mentah ya. So barang siap kita KIB dulu. Okey. Next. Ya. So tahap optimum inventory. So next kita ada memastikan tahap inventory yang mencukupi. Ya, so maknanya menekankan kepada tahap inventory yang mencukupi sebab kita takut kalau bahan mentah tak cukup ya nanti kita tak boleh ya lakukan proses pengeluaran.
Bila kita tak boleh lakukan proses pengeluaran, maka kita tidak dapat memenuhi permintaan pengguna. So ni bahaya. Okay. Yang ketiga, inventory berlebihan harus dielak. So poin yang kedua tadi ni, inventory yang tak cukup pun bahaya juga. Maknanya tak optimum. Inventory berlebihan pun bahaya juga, mewujudkan pembaziran. Okey. Jadi dan dana juga terikat di situ. So yang optimum ni ialah antara kita cuba elak daripada yang tidak cukup dan kita juga cuba elak daripada inventory yang berlebihan. So bagaimana caranya? Okey. Dalam sistem pengurusan inventory, kita ada awal tadi saya dah sebut just in time. Yang ini just in case pula, just in case ataupun push system. Okay. Just in case ni maknanya kita akan simpan inventory just in case. Just in case akan berlaku kerosakan, just in case ada permintaan meningkat. Itu maksud dia lah. So jadi selalunya dalam just in case ni bilangan tahap inventory bahan mentah yang disimpan adalah tinggi. So ia juga dikenali sebagai push system sebab bila bahan mentah dah masuk, takkan kita nak biarkan saja, maka kita akan push into the production floor. So bila kita push into the production floor, kita juga akan menyegerakan proses pengeluaran. So akhirnya bukan sahaja inventory bahan mentah yang meningkat, inventory barang siap juga akan meningkat. So dia akan mewujudkan pembaziran lah. Maka dalam kes ini ianya tidak optimum. Okey, so 3 jenis kos inventory yang boleh dikenal pasti dengan mudah. Satu adalah kos pesanan inventory. Okey, juga dikenali sebagai acquiring or ordering. Okay, in English. Sebab nota kuliah ni ada yang bercampur-campur sikit. Ada yang English, ada yang Malay. So it's good in a way so that you are familiar with the terms in both languages. Okay. Kedua adalah kos pegangan, also known as holding or carrying cost. Pesanan ni maknanya kita tahulah setiap kali kita pesan berapa kos dia. So kadang-kadang kita nak beli bahan mentah, kita terpaksa call supplier A, supplier B, supplier C. So itu juga sebenarnya akan melibatkan kos. Okey. Dan setiap kali kita order, bila lagi kerap kita order, barang akan sampai asing-asing berasaskan kepada order. So kalau kita ada 10 order, kita buat pesanan 10 kali, maka barang akan sampai 10 kali. Aktiviti yang terlibat dengan penerimaan barang tu akan berlaku 10 kali juga. Seperti pengendalian bahan, penyimakan bahan, penghantaran bahan ke store, penyimpanan dan sebagainya. So maknanya lagi kerap ordering, lagi banyaklah kos yang kita akan terlibat. Okay, kos pegangan pula ialah jumlah inventory yang kita simpan. So itu dipanggil yang kita pegang, carrying cost or holding cost. Ini juga akan melibatkan cost, sebab lagi banyak inventory yang kita simpan, duit kita dah terikat dengan inventory tersebut. Kemudian kita terpaksa pula mengguna ruang yang besar. Kalau kita tidak ada ruang, kita terpaksa menyewa pula. Ini semua adalah merupakan kos pegangan. Termasuk juga lah insurans yang kita perlu ambil sebab kita ada inventory dalam premis kita. So kita nak secure, kita ambil insurans lagi. So banyak kos-kosnya di situ. Dan yang ketiga adalah stock out. Stock out adalah kos tidak mempunyai inventory apabila diperlukan. So ini sangat mempunyai risiko yang tinggi. Because when this happens, you frustrate you punya customer. So customer you will be upset because you will not be able to fulfill customers' requirement. So hati-hati dengan stock out ni. Jenis-jenis kos inventory bahan. So seperti yang saya cakap tadi. So kini kita tengok dengan lebih detail lah. Ordering cost. Setiap kali kita pesan, clerical cost, documents, insurance, unloading, macam saya katakan tadi, bawa turun bahan mentah daripada lori semua. So ini adalah contoh-contoh ordering cost ataupun kos pesanan. Okay, contoh-contoh carrying cost
adalah seperti macam saya cakap tadi juga, but over here you have more example. Insurance, taxes, obsolescence, kelapukan, especially barang komponen-komponen contohnya yang kita simpan itu tadi, dia teknologi related, so teknologi berkembang, takutnya contohnya macam kalau kita guna memory chip, memory card, memory card dia ada speed dia dan sebagainya. So kalau kita simpan yang lama, simpan lama tak diguna, kita akan dapati bahawa chip kita tu dah outdated. Sedangkan customer mungkin nak yang baru. Okay. Then of course opportunity cost macam saya katakan tadi, di antara duit yang terikat dengan bahan mentah itu tadi. So kalau kita simpan bahan mentah yang banyak, duit kita terikat. Tapi kalau kita simpan bahan mentah yang sedikit, takut kita hilang peluang untuk menjual kepada pengguna sebab tak cukup bahan mentah. So ini adalah kos peluang. Kena hati-hati. And of course storage lah, seperti yang saya cerita tadi. Pegang banyak, simpan banyak, storage cost pun tinggi. Dan yang ketiga adalah stock up tadi, the cost of not having sufficient inventory. Okay, contohnya kehilangan jualan, cost of expediting, cost of expediting ni maknanya kita menyegerakan proses. Contohnya bahan tak cukup, bahan tak cukup, stock up. Tapi pelanggan nak produk siap. Jadi kita terpaksa, bila kita terpaksa cari pembekal all over the place, and end up kita terpaksa bayar harga mahal. So pembekal kata tak apa, if you pay me double the price, I will send you by 12 o'clock tonight. Okay, so nak tak nak kita terpaksa lah sebab kita takut kehilangan pelanggan. Lepas tu bila dah sampai pukul 12:30 malam, apa kita buat? Kita nak kena hantar besok pagi. So kita pun kerah buruh-buruh langsung kita untuk bekerja pagi-pagi tu. Pukul 1, 2, 3 pagi tu. Suruh mereka kerja. So apa akan berlaku? Kita terpaksa bayar overtime, kadar premium yang tinggi. So akhirnya cost of expediting ni can be very very expensive. Puncanya sebab stock up. Nampak sebab nak jimat duit, tak nak simpan bahan mentah banyak sangat, tapi khuatir kehilangan pelanggan, akhirnya cost meningkat. And cost of interrupted production. Interrupted production ni maknanya sebab kita terpaksa menyegerakan produk yang sepatutnya siap semalam, tapi semalam tak sempat siap kerana bahan mentah tak cukup. Jadi pagi ni baru kita buat. Tapi kejap lagi pukul 8 pagi kita nak start production yang memang on schedule. So macam mana? Jadi production yang sepatutnya start on schedule pukul 8 tu pun dah tergendala. So akhirnya dia berlarutan lah. Bila berlarutan begini, memanglah kos syarikat akan naik berganda-ganda. Itu tak tengok lagi kepenatan buruh langsung kita dan sebagainya. Okay. So kena hati-hati. Alright. Okay, mengapa inventory bahan mentah disimpan? Ini merujuk kepada just in case tadilah, iaitu perspektif tradisional. Maksud perspektif tradisional ni memang dulu-dulu kita memfokuskan kepada just in case. Tapi sekarang ni kita lebih menekankan kepada penjimatan, kita nak elakkan pembaziran, maka kita lebih prefer just in time. Okay, so contoh-contoh mengapa berlaku just in case ni. Just in case, kita takut kita nak mengimbangkan kos pesanan, atau kos pesanan, kos persediaan dan juga kos pegangan. Jadi kita nak try to balance it. So sometimes dalam proses untuk membalancekan kos-kos ini, kita dapati bahawa bahan mentah yang kita simpan banyak. Sebagai contoh, bila mana kita simpan bila mana kita pesan dengan lebih kerap, bila kita pesan dengan lebih kerap, maka kita tak perlu simpan ataupun pegang banyak bahan mentah. Sebab bila kita perlu je kita order, bila kita perlu je kita order. Tapi apa yang berlaku? Kos pesanan akan tinggi. Tapi bila mana kita cuba nak menjimatkan kos pesanan,
kita kurangkan pesanan. Setiap kali kita pesan, kita akan beli dalam lot kuantiti yang besar. Jadi bila barang sampai, dia akan sampai dalam kuantiti yang besar lah, banyak lah. Maka kita terpaksa simpan. Jadi bila kita nak jimat kos pesanan, mengurangkan bilangan kekerapan pesanan dengan membanyakkan size lot setiap kali belian, kos pegangan pula akan tinggi. Kita perlukan ruang yang besar lah untuk simpan. Itu maksud dia. Okay. Dan just in case sebab kita tak tahu ada permintaan ke tak ada permintaan. So kita simpanlah siap-siap bahan mentah. Kerosakan mesin. Mesin kita ni mesin lama, selalu rosak. Sementara tak rosak ni kita baru repair semalam. Might as well kita beli bahan mentah banyak-banyak so that kita boleh proses. Okay. Lepas tu dah proses tak laku. Tu susah. Okay, yang keempat, kerosakan bahan. Bahan tu sendiri. Beli 100. 30% rosak. 30 rosak. Kan masalah tu. Tapi kalau tak 30 rosak pun, kalau 10% rosak pun, rosak lah. Maknanya kita tahu, kita perlukan 100. 10 akan rosak. Jadi kita akan beli lebih daripada 100. So itu just in case. Just in case bahan rosak. Ini juga akan meningkatkan kuantiti bahan mentah yang dibeli. Okay. Kemudian, ketiadaan bahan. Ketiadaan bahan sebab kita takut. Bahan kita ni bermusim. Kita nak buat tempoyak. Takut durian habis. So, beli durian banyak-banyak. Buka-buka, isi durian dan simpan dalam freezer. Dah kos freezer pula meningkat. Cost storage lah. Hantaran lewat. Okay. So, kita takut, supplier ni, kita tak ramai supplier lah. Kebanyakan daripada supplier kita ni tak reliable. Selalu hantar lewat. So, might as well kita beli banyak-banyak setiap kali. Macam tu lah. Okay. Gangguan proses pengeluaran. Takut elektrik tak ada. Selalu kawasan ni trip. Jadi oleh kerana takut terdapat gangguan dalam proses pengeluaran, beli banyak-banyak siap-siap dan masa elektrik ada, proses banyak-banyak. Okay. Kelebihan diskaun. Okay. Kelebihan diskaun ni, diskaun pukal. Contohnya diskaun pukal. Wah. Okay, kalau kita beli banyak, kita dapat banyak diskaun. Ini, hati-hati kalau nak beli Shopee ke, Lazada ke, warehouse ke. Perlu satu je, tapi sebab ada diskaun, 20%. So, alah-alah dah beli 10. So, ni bahaya. So, mungkin kita akan beli dalam kuantiti yang banyak semata-mata untuk dapatkan diskaun pukal. Tapi akhirnya tak guna. Bila kita tak guna, kita terpaksa menanggung kos penyimpanan pula. So, ingatnya tu, hati-hati. How to manage your raw material. Alright. Okay. Dan ke-9, kita ada kemungkinan kenaikan harga. Khawatir takut. Besok mungkin harga akan naik. So, hari ni beli siap-siap. So, apa akan jadi bila you beli siap-siap hari ni? Again lah. Terpaksa simpan banyak-banyak. Kalau kena pula bahan mentah tu jenis yang mudah rosak. So, terpaksa juga proses cepat-cepat. Dah barang siap pula meningkat inventorinya. Okay. Kena simpan bahan mentah lagi yang banyak. Kena simpan juga barang siap yang kita dah siap proses tadi. Alright. Ini kritikal. Kuantiti pesanan ekonomi. Ini sangat penting ni, selalu keluar dalam exam. Okay. So, quantity pesanan economic in English is known as EOQ. So, antara data-data ni banyak in English. So, get familiarize yourself with it. Okay. 2 persoalan penting dalam EOQ. Economic order quantity. Economic order quantity maknanya setiap kali kita beli, kita mengandaikan kuantiti itu adalah kuantiti yang ekonomik. Kuantiti yang ekonomik ni bermaksud kuantiti yang akan menjimatkan kos kita lah, yakni kuantiti yang akan menyebabkan kos pengurus ordering dan juga kos penyimpanan paling rendah bila kita gabungkan kedua-duanya. Okey, tak apa, tak faham. Kita tengok seterusnya. Okey, so
Jadi dua persoalan dalam EOQ. Satu adalah berapa banyak harus dipesan untuk meminimumkan kos inventory. Kos inventory terdiri daripada apa? Yang sebelum tadi itulah. Ya, kos pegangan, ya, kos pesanan dan kos stock up tadi. Ya, ketidakcukupan inventory. Semua ni. Ya. Yang kedua, bila kita patut pesan? Ya, bila sebelum kita kehabisan stok. Satu, kita nak tahu berapa banyak kita hendak pesan, dan satu lagi bila, sekerap mana kita, setiap 2 minggu, sebulan sekali, dan sebulan sekali ni berapa banyak setiap kali kita order. Okay. Right. So soalan pertama haruslah dijawab terlebih dahulu sebelum soalan kedua dijawab. Maknanya you kena tentukan dulu berapa banyak harus dipesan sebelum kita nak menentukan bila pesanan harus dibuat. Ya, sebab kita nak tahu jumlah yang kita pesan tu cukup untuk berapa lama. Bila kita tahu cukup untuk berapa lama, barulah kita tahu, oh, next order bila, next shipment bila. Begitu. Okay. Cost inventory. Ya. So, yang paling kritikal adalah kos pesanan dan kos pegangan. So, TAC ni merujuk kepada total annual cost. Maknanya kos inventory tahunan yang akan terdiri daripada kos pesanan, ordering cost dan pegangan, holding cost. Alright. So kita akan tengok satu-satu kat sini. Okay. Okay. So PD over Q adalah formula untuk kos pesanan. CQ over 2 adalah formula untuk pegangan. PD ni apa? Q ni apa? Kita akan tengok nantilah. Yeah. Alright. Yeah. Yang pentingnya TAC is total annual cost yang terdiri daripada kos pesanan, ordering cost dan kos pegangan. Yeah. Holding cost. So TAC, total annual ordering and carrying cost. In short, is actually total annual cost. Boleh? Ini in Malay. Yeah. Nanti pelan-pelan boleh tengok sendiri. Okay. Saya will focus the one in English. Sebab abbreviation yang saya guna semua ni adalah in English. Yeah. Okay. D demand, Q quantity contohnya, C carrying. Yeah. Okay. P ni placement sebenarnya. Order kita order. Yeah. Okay. So, kita ada ordering, kita ada carrying. Total annual cost. Okay, slide 13. P. P adalah the cost of placing and receiving an order. So, maknanya placing an order tu adalah kos pesanan lah bila kita nak buat pesanan. In Malay pun P tu pesanan. Okay. Tapi in English refers to placing an order. Okay, the cost of placing and receiving one order. So, berapakah kosnya setiap kali kita angkat telefon, kita dah order, so maknanya barang sampai, menguruskan, macam-macam lah kita dah tengok tadi kan, apakah kos under, kos-kos pesanan. Alright. Okay. D apa? D is total known annual demand. Maknanya the known annual demand ni adalah merupakan permintaan tahunan lah. So kita jangkakan permintaan tahunan berapa. So that's D. Okay. Demand. D for demand. Okay. Q. Q merujuk kepada the number of units ordered each time. So the number of quantity ordered each time. Each time an order is placed. Jadi setiap kali kita buat pesanan, berapakah unit yang kita order? So itu juga dikenali sebagai lot sizes. So lagi besar lot size kita, lagi kuranglah bilangan pesanan kita. Tapi kalau setiap kali kita pesan sikit, maka kekerapan pesanan tu akan meningkat. Kekerapan aktiviti pesanan itu akan meningkat. Okay. So lot size is important.
Okay. C carrying, ya, carrying cost, ya, or holding cost, ya, of one unit. Ya, carrying cost of one unit. Maknanya kita pegang, ya, kos pegang seunit untuk setahun. Kalau bahan mentah tu kecil-kecil tak apa. Kalau bahan mentah yang besar-besar memerlukan ruang yang besar-besar, kena pula bahan mentah tu mahal, ya, insurans-nya tinggi, storage-nya tinggi, ya, so hati-hati. Okay, ilustrasi jumlah kos inventory tadi, which is jumlah kos total annual cost, ya, kos pesanan campur dengan kos pegangan. Okay, so kita dah, ni data. D is equals to 25,000 units. So D adalah merupakan permintaan lah, ya, untuk setahun. Ya. Q adalah 500 unit. Maknanya setiap kali dia order 500 unit. Setiap kali dia order 500 unit. Boleh? P, placement cost. Setiap kali dia order, kosnya RM40. Setiap kali order, kosnya RM40. C, carrying cost, RM2 seunit. Satu unit simpan, RM2. Selagi inventory tu ada lah. Kalau inventory yang you simpan tu setahun, maknanya tak apalah, RM2 setahun. Ya, tapi kalaulah banyak inventory-nya, setiap unit darab RM2. Lepas tu pusing ganti inventory, rendah. Duduk kat situ, tak guna bahan mentah tu untuk production. Memanglah tinggilah cost you sepanjang tahun. Okay. Now, sekarang ni kita nak cari jumlah kos, ya, TAC lah. Okay. So kita akan plug in into the figure. So kita ada kat sini bilangan pesanan setahun D over Q. Ya, so maknanya setahun kita perlukan 25,000. Setiap kali pesan 500 unit. Maka berapa kali pesan? 50. Okay, 50 kali pesanan. Okay. Dalam setahun tersebut. Next, jumlah kos pesanan. So, jumlah kos pesanan, formula tadi, P times D over Q. Okay, so D over Q kita dah kira, 50. P berapa? Setiap kali kita pesan, RM40. Berapa kali pesan? 50. So, jumlah kos pesanan, dah jadi RM2,000. Ya, sebab kos pesanan kita, setiap kali pesanan mahal, RM40. Lagi berkerap kita pesan, lagi tinggilah kos pesanan kita. Boleh? Next. Purata inventory. Average inventory. Average inventory ni, kalau kita tengok, setiap kali kita pesan, ya, kuantiti yang kita akan pesan adalah 500. Ya, Q kita adalah 500. Q kita adalah 500. Average inventory ni maknanya, bila kita pesan 500 tu sampai, dia bukan duduk kat situ je, kita akan guna. So, dalam bulan tersebut kita akan guna. Nanti sampai lagi, dan kita guna. Sampai lagi, dan kita guna. Jadi, standard formula untuk averaging ialah kita bahagi 2. Ya, so maknanya keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Ya, masuk, guna, masuk, guna. Jadi, averaging, normal averaging method is kita divide by 2. So, purata inventory yang ada, yang tersimpan pada satu-satu masa adalah 250. Okey. Lepas tu carrying cost. Oleh kerana purata inventory yang kita simpan adalah 250, sebab bila sampai 500 kita akan guna. So average throughout the year is 500. Kos simpanan kita, carrying cost, ya, kos pegangan ataupun simpanan, holding cost, samalah tu semua. Holding cost, ya, carrying cost, ya, simpanan, pegangan, ya, so don't get confused. Faham saja dari segi logiknya. RM2. So, kos pegangan jadi 500. Lagi banyak kita simpan, lagi, ya, darab dengan 2, maka lagi tinggilah kos pegangan kita. Akhirnya, dapatlah jumlah kos TAC 2,000 yang terdiri daripada kos pesanan, 500 yang terdiri daripada kos pegangan. Okey.
So dapat 2,500. Okay, ada kat sini dia tanya optimum ke ni? Ya. Kita kena faham, ya. Pengiraan TAC ini adalah tertakluk kepada kuantiti kita. Kuantiti kita adalah 500, ya. Sebab dalam, ya, PD over Q ni pun ada kuantiti, ya. Dalam, ya, pegangan CQ over 2 ni pun ada kuantiti. Ya, so 500 unit ni memainkan peranan utama, ya, dalam menentukan jumlah kos TAC. Kita nak jumlah kos TAC kita rendah. Ya. So dalam kes ni jumlah kos kita, TAC kita 2,500. So kita tak tahulah optimum ke tidak. So kita kena check. Okey. Biasanya untuk mengoptimumkan TAC ini, kita harus mencari EOQ. Maknanya EOQ ni nama pun Economic Order Quantity. Economic Order Quantity ni bermaksud kuantiti yang kalau kita order setiap kali, katakanlah kita dapat EOQ 200. Bermaksud kalaulah setiap kali kita order, kita akan order 200. 200 ni akan menghasilkan jumlah TAC yang paling rendah. Kos TAC yang paling rendah. Itu maksudnya. Yeah, so if you can get that magic figure EOQ, then your TAC will be the most optimum. Alright. Okay, so mencari kuantiti yang akan meminimumkan jumlah kos TAC tadilah. Okay, this is the formula of EOQ. Yeah, square root of 2PD over C. Jangan tanya saya in detail lah sebab kita tak ada masa nak pecahkan, ya, formula ni, nak tengok logic. So we will just use it. Okay, but the result will be the magical figure of EOQ that will reduce your total TAC to the lowest level. Yeah. Okay. So data D 25,000 unit, P 40, ya, C data tadilah, ya. Cost of carrying cost RM2 per unit, ya. Then we just plug in into this formula 2PD over C. 2, okay. Ni P, okay. Okay. Ni C, okay. Ni D. So terbalik, ya. 2DP. Okay, tak apa je. Okay, sama je sebab BODMAS, ya. Multiplication, it doesn't matter, ya, in whatever order. So nak darab 2, darab 40, darab 25, cantik lah, 2PD over C. Alright. So kita square root kan dia. So 1 million. So EOQ, the economic order quantity now is 1,000. So our quantity that we choose to purchase each time, yeah, to order each time is 1,000 units. Maknanya setiap kali order adalah 1,000. Sebab dan we believe that, kita percaya bahawa, ya, kalau kita order setiap kali 100 unit, 100 unit, 100 unit, maka jumlah TAC kita akan paling rendah. Okay. Right. 1,000 is our magical figure. Okay, now tadi TAC kita berapa? 2,000 lebih kan? 2,500. Right. Tak apa. TAC baru. Kita nak kira TAC baru with our new Q. Q asal tadi berapa? Q asal tadi 500. Q sekarang ni dah jadi 1,000. So kita plug in sajalah. Ya, TAC adalah ordering plus carrying. Formula kita PD over Q untuk ordering, carrying adalah CQ over 2. So PD over Q, so kita plug in the new figure with 100Q. Ya, plus, ya, sama juga new figure with 100Q. Q kita 100. Ya, so kita akan dapat ordering cost 1,000, carrying cost 1,000. So total TAC kita adalah 2,000. Okay. Right. 2,000. 2,000 ni optimum ke tidak? TAC lama kita 2,500. Yang 2,500 ni tidak optimum. 2,000 ni optimum. Ya, nampak? At 500Q,
your TAC is 2,500. At 1,000 Q, your TAC is now only 2,000. Itulah maksud dia. So tak payah nak susah-susah, nak play around with your kos pegangan dengan kos pesanan. Kira saja EOQ. So bila kira saja EOQ, terus akan dapat tahap TAC yang paling rendah. Okay. Ini contoh graphical representation. Alright. So kita ada data. Okay, so you tengok data. Kita nak tengok secara kita nak prepare graph. Tapi sebelum tu kita ada data. So kita ni data lain ya. Holding cost £1 per unit. Ordering cost £2 per order. Annual demand 40,000. And untuk ilustrasi ni EOQ telah pun dikira untuk kita. So nanti habis you dengar ni, you nak test, you boleh kira sendirilah, dapat tak 400. Okay, however it has been calculated for us. So EOQ is 400 units. Okay, so sekarang ni kita nak tabulate pada kuantiti yang berbeza-beza. So kalau kita tengok, kita ada kuantiti pada tahap 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 10,000. Okay, terus 10,000. Okay, EOQ kita 400 kat sini lah. Jadi kita nak tengok total cost kita. Total relevant cost ni total TAC. Okay. So now, katakan saya ambil order quantity 100. Order quantity 100. So pada tahap order quantity 100, perhatikan annual cost kita, annual holding cost kita. Holding cost kita 50. Maknanya kalau order quantity 100 ni sedikit lah, sikit. Kita order, setiap kali kita order sikit. Jadi holding cost akan rendah. Holding cost akan rendah sebab kita simpan sikit. Tapi ordering cost kita akan tinggi. Ordering cost kita 800, tinggi lah. Sebab bila kita order sikit, kita kena order kerap. Maka aktiviti ordering tu akan jadi kerap, jadi banyak. So ordering cost akan tinggi. Total TAC 850. Okay, kita tengok contoh tahap tinggi pula. Kita tengok kuantiti 800. So pada tahap kuantiti 800 ni banyak lah. So setiap kali kita order 800. Bila sampai saja 800. Banyak lah. So kita tengok apa jadi kepada holding cost kita. Holding cost kita 400. Tinggilah. Sebab setiap kali sampai je 800 so kena simpan. So cost simpanan kita tinggi. Tapi apa berlaku kepada ordering cost? Ordering cost kita rendah. Sebab bila setiap kali order dalam lot size yang besar, kita tak perlu order kerap. Bila kita tak perlu order kerap, kita dapat jimat ordering cost. Tapi total TAC kita berapa? Total TAC kita 500. Maknanya, in this case, it is better to order at a quantity of 800 rather than at a quantity of 100. Why? Because your total TAC at 100 is 850. Way beyond your total TAC at 800 units. Persoalannya di sini, adakah optimum? Boleh tak lagi kita reduce your total TAC further? So, tak payahlah nak buat try and error. Kira saja EOQ. So, kita dah kira EOQ. EOQ kita 400. So, at 400, which we know 400 is EOQ. So, lihat kita punya holding cost. So happen our holding cost is 200. Our ordering cost pun is 200 when you plug into the formula lah. So balik pula. Nanti cubalah kira plug into the formula, dapat tak holding cost 200? Ordering cost 200 at EOQ 400. And since these two are added together untuk dapat
TAC. So our TAC is 400. So kalau kita tengok ya, total TAC ni 850, 500, 416, 400, 410, 434, 500, 5008. TAC yang paling rendah memang berada pada EOQ 400. Hope you faham. Okay. Okay, so kita tengok graphical representation. So ini adalah merupakan TAC yang paling rendah lah. Ya. Okay, untuk graphical representation of EOQ. So kalau kita lihat dekat sini, alright, ini adalah merupakan garis ya, di mana holding cost, okay, dan ordering cost intersect. Ya, mereka bertemu kat sini. Okay, so kalaulah kita lihat ya, garis jumlah kos, okay, keluk ni, ini adalah yang titik di mana keluk ini berada pada paling rendah. Bermaksud ya, apabila kita mencampurkan holding cost dan ordering cost, kita akan dapat jumlah TAC yang paling rendah di sini. And of course ya, bila kita bawa turun ya, untuk melihat dari segi kuantiti, kita akan dapati bahawa order quantity di mana holding cost dan ordering cost bersilang dan menghasilkan ya, jumlah kos paling rendah adalah pada tahap EOQ. Ya, sebab kita tahu bahawa EOQ kita adalah 400 ya. Jadi inilah maksudnya. Ya, bila kita dapat saja EOQ, kita tahu TAC kita adalah paling rendah. Alright, kerana apa? Kerana percampuran ya, holding dan ordering cost inilah yang sebenarnya menghasilkan TAC yang paling rendah. Okey, so kita berhenti di sini untuk bahagian 1 kuliah ya, perakaunan untuk bahan langsung. Nanti kita akan sambung lagi lah ya, untuk perakaunan bahan langsung dan juga bahan tak langsung ya, seterusnya. Alright then, thank you all.